Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan nabiyya. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu untuk berhimpun dan bersama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat 351, bab yang ke-11, menyekat bantuan kemanusiaan ke dunia Islam. ثم قال مؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Pendahuluan. Kekuatan kemanusiaan dianggap antara faktor terpenting yang membawa kemajuan, perkembangan dan penguasaan. Jadi malam ini kita nak sambung dalam bab yang ke-11. Kita ada 13 bab dalam kitab ni. InsyaAllah ada 2 tahun ni kita mau ambil banglah. Dan jadi dalam bab yang ke-11 ini, bagaimana penulis kita ini ingin berkongsi dengan kita tentang strategi musuh menentang Islam. Salah satunya melalui menyekat bantuan kemanusiaan ke dunia Islam. Jadi dalam pendahuluan ini, bagaimana beliau ingin menerangkan kepada kita keadaan yang bersangkutan dengan kemanusiaan tersebut. Maka kekuatan kemanusiaan dianggap antara faktor terpenting yang membawa kemajuan, perkembangan dan penguasaan. Nah, apa kata faktor manusia itu sendiri pada hakikatnya memberi kesan di dalam kehidupan masyarakat mereka, sama ada ianya memberi ataupun membawa kepada kemajuan mereka ataupun perkembangan mereka dan penguasaan mereka berlandaskan kepada apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Macam kita lah kan, rajin main masjid, ramailah masjid kita. Tak rajin main masjid, yang mana ada ya lah. Jadi faktor kemanusiaan itu sendiri memberi kesan kepada perkara-perkara yang dinyatakan oleh penulis kitab ini. Maka dari itu setiap tamadun menginginkan dirinya kemuliaan dan kekuatan. Nah, apa kata manusia ni, kalau kita tengok tamadun-tamadun, bila sebut tamadun ni, macam kita duk mengaji di sekolah menengah dululah. Okey, mengaji tentang sejarah dunia. Tingkat 4 kalau tak silap saya. Lah pun silibus dia serupa ya kot. Kan? Sejarah ni dia tak berubah pun. Jadi nak abang kata bagaimana kita mengaji tamadun Mesopotamia. Okey, contohnya. Okey, kita mengaji tamadun Bahrain. Banyaklah tamadun lah. Lupa biar-biar. Dia main Mesopotamia ni. Ahli dia tak main. So nak abang kata bagaimana manusia itu membangunkan diri mereka berlandaskan kepada kekuatan yang ada kepada setiap diri ataupun individu tersebut. Jadi setiap tamadun manusia ni dia menginginkan dirinya kemuliaan dan kekuatan. Kalau kita tengok bagaimana masyarakat Parsi contohnya, begitu juga dengan masyarakat Rom, yang mana dia antara dua kuasa besar sebelum kebangkitan Islam.
Yang mana setiap bangsa ni ataupun tamadun ini menginginkan kemuliaan dan kekuatan. Tu yang zaman dulu pantang lepas terus rezeki tu, kira nak perang saja. Tu yang kita tengok kan, bagaimana Genghis Khan. Dia membawa tentera-tentera dia yang dikenali sebagai tentera Mongol. Contohnya menyerang Baghdad pada satu ketika dulu. Jadi nak abang kata sebab apa dia buat benda tu? Tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan kemuliaan dan juga kekuatan pada kaum ataupun tamadun mereka. Jadi samalah kita dengan Melayu ni, kita pun ada sejarah ataupun kehebatan kita sendiri. Sehingga kan kalau kita mengaji sejarah, adanya menamakan kita ni bangsa Mim tu bah Melayu lah. Tapi tu kalau baca dalam blog ni dia macam-macam lah. Tuan-tuan boleh masuk dalam internet, baca blog Kedah Tua lah, dia cerita lah macam-macam, cerita tentang Melayu. Kalau masuk satu lagi dia ada Sangtawal Sakranta. Saya dulu rajin juga duk follow blog-blog ni, duk baca sejarah-sejarah lah, tak dan. So dia menceritakan kehebatan bangsa Melayu pun contohnya. Nah, tak kata kita orang Melayu ni pun kita ada tamadun kita, yang mana dengan tamadun tersebut tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kekuatan dan juga kemuliaan kita. Maka langkah pertama diambil ialah menambah kelahiran dan memperkembangkannya, yakni kelahiran, seterusnya memonopolinya sebaik mungkin. So cara nak mengekalkan tamadun kemanusiaan tu tadi, tak kiralah kita ni Melayu ke, tak kiralah bangsa apa di dunia ni, bagaimana cara dia nak meneruskan perjuangan kebangsaan pada perjuangan bangsa tersebut berlandaskan kepada tamadun tadi, tidak lain dan tidak bukan melalui perkembangan ataupun menambah kelahiran. Boleh nampak? Nah, abang kata bila lahirnya satu generasi kepada satu generasi, itu akan meneruskan survival tamadun tersebut. Kalau macam kita orang Melayu ni kan, mereka sebutlah kata pepatah hang tua, Melayu takkan hilang di dunia. Dia kata hang tua, takkan Melayu hilang di dunia. Kata hang tua kan, betul ke tak ni? So nak abang kata hang tua take for granted lah, dia kata bangsa Melayu ni takkan hilang di dunia. So cara tak mau pergi hilang macam mana? Kena mana? Satu generasi ke satu generasi. Abang kata kelahiran tadi akan meneruskan survival ketamadunan ataupun bangsa tersebut. Kata penulis kitab ni kepada kita. Maka dari sini dia kata, ahli sejarah dunia Tinbay berpendapat kekuatan kemanusiaan antara cabaran terpenting yang menjadi asas kemajuan segala tamadun kemanusiaan. Bagaimana salah seorang sejarah ataupun ahli sejarawan dunia, nama dia Tinbay, betul ke dia punya pronunciation dia? Biar jadi yang betul. Dia kata, kekuatan kemanusiaan antara cabaran terpenting yang menjadi asas kemajuan segala tamadun kemanusiaan. Nah, apa kata kekuatan manusia tu? Lagi ramai bermasuk lagi kuatlah. Itu yang kata menambah kelahiran tadi tu. Bila bangsa tu ramai, bukan takat ramai, bijak pula, bukan takat bijak, rajin lagi ke atas, maka dia merupakan antara asas penting untuk kemajuan segala tamadun kemanusiaan. Habis itu kita tengok contohnya Jepun. Setelah mana negara dia dibom dengan bom atom, Hiroshima dan Nagasaki. Bagaimana Jepun boleh develop negara dia? Dia bangun semula menjadi antara kuasa besar ataupun negara yang digeruni khususnya di sebelah Asia. Ini benda yang kita nak kena fahami di sebalik apa yang kita nak mengaji malam ni. Setelah mana dia dibom dengan bom atom Hiroshima Nagasaki 1942 lah, 1945 lah. Tak ingat dah segala apa pun. Alah, kita bukan lawyer. Lawyer dia kena ingat semua sejarah ni. Habis tu nak jadi lawyer ni dia kena score sejarah. Bukan ingat saja-saja sejarah tu orang buat. Sebab dia nak kena tahu fakta-fakta penting, tahun bila, muka surat berapa, chapter berapa, semua nak kena tahu habis. Macam undang-undang lah kan. So nak abang kata setelah mana dia mengalami kegagalan di dalam peperangan tersebut, tetapi dia bangun selepas itu menjadi salah satu kuasa besar dunia, dan sekarang dia antara negara yang digeruni. Baik daripada apa jua aspek.
Habis tu kita tengok kan, baru-baru ni ataupun 2-3 tahun lepas, yang mana dia dilanda tsunami. Habis Jepun kena landa tsunami, macam gambar Ultraman yang kita tengok. Tempat yang kena landa tsunami tu macam Ultraman ya. Tapi tak sampai sebulan, siap balik. Tanya orang pernah mengaji Jepun, dia tahu lah. Kita tak kena landa tsunami pun, kan? Jalan berubah, bila dulu lebih gelap. Malaysia ni dia lain style dia. Style dia kalau ada pilihan raya kecil tu, dia cepat sikit lah projek-projek apa-apa. I'm sorry to say, kan? Kalau tak ada, dia lambat sikit lah. Okay? So ni benda-benda yang kita kena faham. Okay? Jadi dia cerita dekat kita yang mana faktor kemanusiaan itu merupakan asas kemajuan segala tamadun manusia. Okay? Austin pernah mengulas, ni pun salah seorang daripada ahli sejarah dunia. Dia kata sebaik-baik dan semewah-mewah benua di dunia ini ialah benua yang berlaku di dalamnya pertambahan penduduk. Ia lebih mewah apabila bilangan penduduk semakin bertambah dan besar. Dia kata benua yang paling bagus ni apabila penduduk dia ramai. Bukan takat ramai, bahkan bertambah dan juga semakin membesar benua tersebut. Kita dulu pun berapa orang ya, rakyat ataupun population kependudukan kita di Malaysia ni sekarang ni lebih kurang 28 juta dah, kat 30 juta dah kita. Lebih kurang begitu lah kot. Tentu kena bertanya bagian perangkaan lah. Setakat yang saya ingat 28 juta lah rakyat Malaysia ni. 28 juta kita tu kalau nak banding dengan rakyat Mesir, baru ada kat Kairah saja. Boleh reti? Masyarakat Mesir dia ada 90 juta rakyat dia. Tu pun statistik tahun bila? Tahun 2000 aku mengaji dulu kan. Okay. 28 juta tu berhimpun kat Kairah saja. Seluruh penduduk Malaysia ni duduk kat Kairah ya. Jadi nak habaq kata Mesir antara negara yang rakyat dia banyak. Okay. Begitu juga lah dengan negara-negara Arab yang lain. Dia cerita dulu benda ni kat kita. Dia nak habaq bagaimana pentingnya kemanusiaan tersebut. Daripada perkara tadilah musuh akan guna cara untuk melemahkan orang Islam. Kita akan tengok satu persatu lah. Sebab itu dia ambil segala pendapat ahli sejarah, yang mana ahli sejarah sendiri mengakui bahawasanya antaranya sebaik-baik dan semewah-mewah benua ni ialah berlakunya di dalam benua tersebut pertambahan penduduk. Ia lebih mewah lagi apabila bilangan penduduk semakin bertambah dan besar. Nak abang kata macam kita ni, kalau nak syok, kalau nak bagus, ahli keluarga tu ramai. Paling tak ada pun mak nombor 1 11 orang. Pak nikah pula seorang lagi, ada lagi 8 beradik. Weh, mai. Lah mana ada tu ya? 2 orang tu lah, dia kata padan dah ustaz. Oi, dengan gula tepung nak apa semua ni cukup kot. Contoh. Lah orang mana mau anak ramai? Orang dulu ya anak ramai. Dulu tanya berapa? 9. Dulu. Okey, berapa? 11, 13, 15. Biasa orang dulu. Orang lah 2. Dia kata muda lagi dia kata jadi. Jadi nak abang kata ni benda yang dia nak cerita kat kita ni. Saya nak relate dengan kehidupan kita aja. Tapi itu paling kurang pun kena ada lebih pada 3 lah. Baru masuk kategori jamak dalam bahasa Arab. Ni anak 2. Yang syok bini tak mau beranak dah. Yang tu tak tahan tu. Laki nak anak lagi dia. Bini kata jadi, yang sakit saya bukan abang. Wow, ngeri. Kan? Bini boleh atok laki. Yang tu yang kita tak tahan. Sebetulnya laki tu atok bini. Jadi benda-benda lagu ni, benda yang dia nak cerita dekat kita pada malam ni. Okay? Bagaimana Islam bertujuan? Perkara pertama yang menjadi tujuan membina tamadun internasional dan merealisasikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus. Jadi kalau mengikut kaedah Islam, bagaimana tujuan pertama Islam tidak lain dan tidak bukan membina tamadun antara bangsa dan merealisasikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat sekaligus. Kaedah Islam dia bina tamadun bukan sekadar dunia. Dia bukan sekadar berbangga dengan bilangannya ramai di dunia, tetapi dia juga menitik beratkan kebahagiaan yang bakal dicapai bukan sekadar kebahagiaan dunia, tetapi merangkumi kebahagiaan di akhirat.
Maka dari itu, maksud dan tujuan utamanya ialah menambahkan kelahiran. Sebab itu Islam suruh menambahkan kelahiran, memperkembangkannya, seterusnya memonopolinya sebaik mungkin. Bukan takat menambahkan kelahiran, memperkembangkan pula kelahiran tersebut. Okey, nak abang kata bagi menikah dengan orang jauh-jauh, ni duk pusing kok padu tu yang menikah. Contoh, lepas istilah saya guna. Anak dia seorang menikah dengan Negro, seorang menikah dengan Nepal, seorang menikah dengan Bangladesh. Jauh. Indo dan 3 orang lah. Itu dia kata memperluaskan. Okey, bukan takat tu saja, memonopolinya sebaik mungkin. Nak abang kata dia boleh jaga, walaupun benda tu banyak, walaupun benda tu luas, tapi berada di bawah seliaan dan kawalan tersebut. Ini kaedah yang dikehendaki oleh Islam. Nampak? Sebab itu Islam ni menitik beratkan tentang ketemadunan ataupun bilangan masyarakat ataupun umat Islam tersebut. Maka dari sinilah perintah Islam supaya melangsungkan perkahwinan bertujuan menambahkan keturunan. Sebab itu dalam Islam, hakikat dia bagaimana Islam menganjurkan supaya umat Islam berkahwin. Antara objektif dia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambahkan keturunan tersebut. Ni dia nak relate dengan benda yang kita nak mengaji ni. Okey. Sebab ahli sejarah dunia pun dah mengiktiraf sesuatu tamadun itu hebat jika bilangannya ramai. Bukan takat ramai tapi berkualiti. Maka Islam terlebih dahulu menganjurkan perkara tersebut. Dengan mana Islam menganjurkan perkahwinan, yang mana perkahwinan tidak lain dan tidak bukan adalah nak menambahkan keturunan dan menjadikan keturunan tersebut keturunan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ia menjadikan hubungan kelamin antara suami dan isteri perlu diniatkan untuk mendapat keturunan. Kerana itulah merupakan kesannya yang lazim. Itu dalam agama ni, kalau kita kaji dalam Islam ni, Islamlah satu-satunya agama yang menceritakan secara detail walaupun hubungan antara suami dan isteri. Biar kaji agama lain ke, kok kaji aliran-aliran pemikiran ke. Tak ada satu agama ataupun kita panggil aliran pemikiran yang menceritakan secara detail hubungan di antara suami dan isteri. Islam cerita. Nak abang kata nak duduk dengan isteri kita, nak bersama dengan dia pun ada adab-adab yang dinyatakan oleh Islam. Sampai tahu tu punya hebat tak hebatnya agama Islam. Maka bila bersama dengan isteri, tidak lain dan tidak bukan, niatnya hanyalah untuk menambahkan keturunan tersebut. Kerana kesan lazim daripada kedudukan tadi, dia akan melahirkan keturunan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 223, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Artinya, perempuan-perempuan kamu adalah ladang kamu, maka datangilah sawah ladang kamu itu sebagai yang kamu ingini. Jadi Tuhan nyatakan kepada kita bahawasanya isteri-isteri ni diibaratkan seumpama ladang. Bila kata ladang ni tempat kita bercucuk tanam lah. So nak tanam apa, nak tanam kok mana, atas kita lah. Itu makna dia. Tapi dalam kaedah tersebut, bila kita mengaji tafsir, dalam ayat ni dia nak menceritakan kaedah posisi antara hubungan suami dan isteri. Tak nak main kok depan, kok belakang, kok tepi, kok tengah kan, tapi melalui jalan depan. Ni main kok belakang, kok jalan belakang. Jahanam. Boleh faham duduk tentang ni? Semua berkat menikah belakang dah. Tak menikah pun bawa reti lah. Padahal kemas pada orang menikah. Tak lama-lama ni kan. Kenapa mengaji pendidikan seks di sekolah? Dekat seks tak ada gitu kan. Pergi sains je lah. Sama lah. So ayat ni sebenarnya dia nak cerita tentang hubungan antara suami dan isteri. Dia panggil skill, art. Macam-macam lah. Tak payah hurai banyak-banyak lah. Semua bekat veteran ada depan aku ni. Hurai pun buat malu lah. Sila-sila nak kena pergi mengadap mereka pula. Pergi ambil 2-3 buah hari yang kita tak pernah tahu. Itu jangan tak tahu tu.
Orang kata yang tu old school Ustaz, kami ada new school punya. Matau. Okay. So nak abang kata Tuhan sebut perempuan kita ni ladang bagi kita. So datangi ladang kita mengikut keinginan kita, tapi melalui jalan yang dihalalkan oleh syarak. Lagi duk pergi ikut Syiah pula lagi. Matau. Syiah liwat berjalan. Berarti tak boleh tertarik. Kan? Enggak tak ada si gelugok pun Syiah main kan ni. Matau. Okey. Jadi nak abang kata kaedah kita Ahlussunnah hanya melalui jalan yang dibenarkan syarak. Liwat hukum dia haram. Dia kata bini saya ikut suka saya, aku bagi dengan botol ni baru orang tahu. Bini saya ikut suka saya. Okay. Jadi ini benda yang kita kena faham berlandaskan kepada perbahasan fiqh. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rijala lal jami'u ahlahu fayaktubu lahu bi jama'ati ajrun waladun zakarun qatilun fi sabilillah faqtil." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi bersabda dalam hadis, maksudnya sesungguhnya kata Nabi, seorang lelaki yang menyetubuhi ahlinya, yakni isterinya, ditulis baginya pahala yang sama dengan pahala anak lelaki yang berjihad di jalan Allah yang gugur dalam peperangan tersebut. Bismillah, Masya Allah. Nabi kata seorang lelaki yang bersama dengan isteri dia, pahala yang dia dapat bersama dengan isteri dia sama seperti mana anak lelaki yang pergi perang fi sabilillah. Perang di Syria, perang di Afghanistan, perang di Palestin. Bukan takat perang saja, bahkan gugur syahid dalam medan peperangan tersebut. Maka pahala yang sama Allah Ta'ala anugerahkan, kata Nabi, kepada suami yang menyetubuhi isterinya. Bismillah, Masya Allah. Boleh faham tak ni? Nak abang kata bersama isteri pun dapat pahala. Tu kalau seorang isteri, bayangkan ada 4 orang isteri. Allah, boleh pahala dia faham. Dia kata ustaz tak nak kerja lain, nak kes lebih-lebih ni pasal apa? Alah dah mengaji kaedah dalam betul lah, nak bagi faham. Okay, nak bagi motivasi sama muka duduk depan aku ni. Okay. Seorang isteri sama seperti mana seorang yang mati syahid fisabilillah, pahala dia. Cuba bayangkan dia ada 4 orang isteri. Ni benda-benda yang ditawarkan oleh agama kepada kita. Tapi benda-benda lagu ni kita tak apa nak nampak. Sebab apa? Sebab kita jarang jumpa buah hadis ni. Okey, contohnya. Tak pun kita tak apa nak beramai pun dengan keadaan tersebut. Sebab memang environment kita bukan environment yang didedahkan dengan perkara-perkara tadi. Poligami ni kira satu benda yang luar daripada environment kita lah. Kalau ada pun, dia memang antara benda-benda yang mengecewakan kita. I'm sorry to say. Kan? Sebab apa? Tak bertahan lama, lepas tu menimbulkan fitnah. Itu yang jadi jemo. Nak cari rule model tu payah nak jumpa. Okay? Nak buat jadi model pun pergi menikah di Siam. Itu yang kita tak tahan. I'm sorry to say. Kan? Nikah lagu Malaysia ni. Malaysia dia kata payah, undang-undang banyak sangat, songeh sana, songeh sini. Habis cerita, kita jelak kata apa dia. So kaedah paling senang nikah dalam van. Jenis tu yang payah kita nak jadikan role model. Nampak? Tu yang benda ni dalam masyarakat kita jadi tak apa nak clear. Bahkan dia menjadi hijab ataupun fitnah kepada orang yang benar-benar ikhlas untuk melaksanakan poligami tersebut. Payahlah kita kan. Masa kata tuan-tuan, termasuk saya sendirilah, nak kena create satu keadaan lah kita ni. Okay? Nak kena create satu rule model yang orang lain tengok. Tengok pakcik tu, okey, dia ada menikah dua, bini dia tak kalah pun, nikah pun elok, register dalam Malaysia, ambil surat mahkamah apa semua. Memanglah benda tu nampak renyah sikit, tapi itulah sebenarnya kaedah yang sebenar. Kenapa? Kerana Islam menawarkan ganjaran yang begitu hebat kepada suami dan isteri tadi. Islam memandang keturunan sebagai satu nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sewajarnya disyukuri dengan cara menjaganya dan menunaikan hak Allah terhadap keturunan itu. Nampak? Islam
menyatakan kepada kita bagaimana keturunan tadi merupakan satu nikmat daripada Allah Ta'ala, satu anugerah. Sebab itu orang menikah ni bukan semua beranak. I'm sorry to say. Betul ke tak? Ada orang 9 tahun dah menikah tak mengandung bini dia. Ada orang 10 tahun menikah tak mengandung. Ada orang belas tahun dah ustaz. Oi, mai cerita kat kita ni. Kok ada petua-petua apa? Bukan kata tasik dayang bunting. Lebih pada tasik dayang bunting pun saya dah terjun dah. Tapi bini tak bunting-bunting tua. Ini kata nikmat. Ini kata anugerah. Sebab tu kita nak sambut raya haji hari Selasa ni insya-Allah. Penyimpan Muhammad Ustaz tak declare lagi raya bila tu ya. Tapi duk nampak tu hari Selasa ni lah raya. Kan? Selalunya kalender declare awal lagi. Okey. Bagaimana kita akan mengulangi peristiwa keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Cerita Nabi Ibrahim ni berapa puluh tahun dia menikah tak ada anak. Betul tak betul? Semua berkat tahu belaka. Kan? Sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah Ta'ala perintahkan pula dia menikah dengan Siti Hajar. Okay? Lepas Siti Hajar mengandung, Siti Sarah pun mengandung sama. Punya keluar main Ishak dengan Ismail tu. Umur dia pada tu berapa puluh tahun dah. Sebuah tu yang bini yang buat duk guna sebenarnya. Boleh faham? Hak orang yang nikah lama tak ada anak kan, bini kata takkan tak teringat cerita Nabi Ibrahim kot. Hak lelaki ni duk kira nak nikah lain dah. Berapa 3 tahun yang nikah bini tak ada anak pun. Kan? Dan bini kata takkan tak teringat cerita Nabi Ibrahim kot. Kena buah kutuk lelaki pun senang. Faham ke tak cerita buah anaknya ni? Aku nampak macam bela yang buah. IQ tak pun nak boleh pick up pasal apa? Okay. So nak abang kata, keturunan merupakan satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Sebab itu orang yang ada anaknya Allah Ta'ala anugerahkan anak, dia kena jaga keturunan tersebut, yang mana sewajarnya disyukuri dengan cara menjaga dan menunaikan hak Allah terhadap keturunan itu. Nampak? Selalunya benda halal ni kadang-kadang dia lambat. Haknya haram tu dia cepat pula dah. Sambil-sambil tu yang beranak dalam jamban tu. Betul? Yang kita duk baca dalam surah Habaq, duk tengok dalam TV. Lah kes-kes tu wartawan pun tak apa nak pergi ambil kisah sangat dah, boring dah, cemuih. Kan? Lah kes audit negara, yang tu dia perlu dah lah. Betul. Kes anak buang tepi jamban, buang semua ni orang malas nak tulis sangat dah, orang pun tak apa nak mau baca dah. Kan? Dia kes-kes baru, kes audit apa semua itu orang perlu dah. Jadi nak abang kata benda tu haknya haram ni senang-senang ya. Umur 15 pun mengandung, umur 14 pun mengandung. La ilaha illallah, senang sangat. Haknya haram tu. Haknya halal inilah ya Allah. Oi, tunggin terbalik. Tak mengandung. Boleh faham? Kerana apa? Inilah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita yang Tuhan anugerahkan dengan keturunan, tak kira lah anak lelaki ke, anak perempuan ke, anak apa saja, kita kena jaga dengan sebaik mungkin keturunan kita. Maksud kata anak pinak kita, bahkan kita kena menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kerana apa? Ianya merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Ta'ala lagi dalam surah An-Nahl ayat yang ke-72. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Sadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya kata Allah, Allah telah menjadikan bagi kamu dari diri-diri kamu sendiri akan isteri-isteri, dan ia telah, yakni isteri-isteri menjadikan bagi kamu dari isteri-isteri kamu anak-anak dan cucu-cucu. So Tuhan sebut Allah Ta'ala jadikan daripada kita adanya isteri, daripada isteri kita adanya keturunan kita, iaitu anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita. Sebab itu kaedah beranak ni merupakan anugerah. Sebab itu pak mentua, mak sendiri, pak sendiri jangan duduk kalang kelibut. Ni pantang lepas menikah sebulan tanya, harap apa lagi kan? Ya. Waktu tak menikah dulu, orang tua punya style, kalau suruh menikah dia tak? Ni cerita ya bagi nampak, supaya kita jangan jadi pak mentua lagu tu. Sebab apa? Nantu tak suka.
Betul. Jadi pak mentua ni pun bukan senang kalau tak ada ilmu. I'm sorry to say. Saya bukan nak mengajar, tapi nak kongsi. Sharing is caring. Itu kaedah dia. Memanglah kita dah ada menantu. Okay? Tak payah duk kalut. Ni menikah 3 bulan tanya. Apa tak nak apa-apa lagi kah? Apa merancang kah apa kah? Lah. Ikut suka dia pak. Kan? Bila balik main rumah kita, tidurlah semalam 2. Takkan nak balik dah pun. Itu semua mengganggu keadaan anak menantu kita. Kaedah pak mentua ni senangnya. Anak menantu nak balik, balik. Nak makan, makan apa yang ada. Suka makan, makan. Tak suka pergi beli sendiri. Nak balik, pergi balik. Itu senang. Tak percaya apa tak buat, tengok. Menantu bacak jari. Dia kata pak mentua aku very understanding. Pengalaman orang tua-tua cerita kat kita. Kita kawan orang tua-tua umur 90, 120 punya umur. Takat 60, 70 tak ubah nak kawan lagi lah. I'm sorry to say. Nak kawan apanya, dukung baju batik kira. Ni bukan orang sini kita cerita ya. Dia kata entah isu kalau umur panjang ada anak menantu jangan duk kalut. Anak menantu nak balik rumah kita balik. Dia nak tidur dia tidur. Dia nak balik suruh dia balik. Dia nak makan dia makan. Apanya ada tak sedap suruh dia pergi cari sendiri. Ni menantu nak balik tu. Kalau kabur pergi buat mi rebui lah, pergi buat tom yam lah. Ingat menantu nak makan kah? Betul tak betul? Bukan takkan buat paksa makan pula tu. Makanlah tom yam buat ni. Lah. Padahal menantu dia bukan kaki tom yam. Menantu dia kaki lamb chop. Betul. Benda ni nampak memang macam funny. Tapi benda ni sebenarnya menjadi barah dalam masyarakat kita. Mak mentua kalau kelibur ni. Tu tak kira jenis mak mentua selalu. Letih ada kata. Mak you ni memang cerewet. Nak balik rumah dia sepasal dia nak balik rumah kita. Menantu ketak kaki ni mak mentua nak main. Nyanu tak kenal, lansia tak betul. Ngeri. Rumah dia punya pasal lah. Nak jadi macam apa? Tongkang pecah pun rumah dia. Angkalut apa? Dia tegur pada patut kita ya. Ni kata kaedah mak mentua yang bijak ni. Macam gambar dalam TV itulah yang mereka tunjuk tu. Habis tu benda-benda lagu ni kita kena faham. Okay? Kita kena reti. Sebab anak menantu ni dia ada lifestyle sendiri. Tu tak kira lagi beranak seorang beli rumah taman 1. Oh yang tu lagi ngeri. Beranak anak nombor 2 beli rumah Pebang Menurung pula dah. Dia beli rumah siap dah kat anak dia yang beranak ni. Anak nombor 1 rumah taman 1 pun nak bagi kat hang. Anak nombor 2 nak bagi rumah dekat dulu Pebang Menurung kan. Anak nombor 3 rumah kat Sungai Dua. Macamlah anak-anak duduk rumah tu. Hang pula tukang duk atok rezeki kat anak hang rupanya tu. Ngeri. Benda ni kalau kita sembang orang marah kita tahu. Sebab apa? Dia beli siap dah rumah kat anak dia. Padahal dia pun tak tahu anak dia isu nak duduk kat Malaysia ke, anak dia nak pergi duduk New Zealand ke, anak dia nak duduk Saudi Arabia ke. Rezeki mereka cari sendirilah. Nak kalut pergi mana. 4 bulan dalam perut mak kita tu Allah Ta'ala tulis rezeki kita siap dah. Rezeki anak kita pun siap dah. Nak takut apa? Tapi orang lah dia bakalan tu. Itu yang kita tak tahan tu. Okay. Sebab anak-anak ni kadang-kadang dia memang hak yang jenis apa nama transparent dengan mak pak dia betul-betul pun ada. Ada anak-anak jenis malu Allah. Nanti malu Allah. Dia kata saya ada masalah lah ustaz oi. Yang jadi rebah siapa? Aku lah. Betul ke tak? Dia kata saya ada masalah lah ustaz. Mak saya ni Allah dia tak faham saya punya style lah. Nampak? Dia tak cerita kat mak dia, tapi dia minta pendapat kita. Itu yang kita buh dalam kelas ni. Bagi mak pak tu reti. Bukan semua benda yang kita buat anak kita suka. Ni benda kita kena faham. Okey. Bukan saya sebut, okey, saya pun tak ada pengalaman, anak pun kecil lagi, tapi orang tua yang lebih pada kita yang sebut. Dia pesan saya kat kita. Hang kalau ada anak menantu isu, ingat pesan aku. Kita pun okey, no problem. Kan senang. Kita pun tak kalang gelibur ke? Dia nak balik, dia balik. Okay, dia makan-makan, dia telefon nak balik dah. Okey, cukup lah. Ni tak usah aku, duduk dulu kot. Tidaklah rumah mak sama, lama tak duduk rumah mak. Kita bukan tahu laki bini dia ada masalah ke. Hak nak main tadi berkeliling kereta ke, apa tahu ke? Ni benda-benda kita kena cerdik.
Ni benda-benda yang orang tua-tua pesan dekat kita. Jadi nak abang kata, daripada kita adanya isteri kita, daripada isteri kita lahirnya anak-anak keturunan dan yang sama waktu dengannya. Seperti juga firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat yang ke-5 hingga ke-6, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Artinya, maka anugerahkanlah kepadaku dari sisi engkau seorang wali, yakni penolong yang akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah ianya, ya Allah ya Tuhanku, orang yang diredai. Ini cerita tentang Nabi Zakaria kan? Betul ya? Okey. Cerita tentang Nabi Zakaria. Cerita tentang kelahiran Siti Maryam. Okey, yang mana dia niat nak jadikan anak dia tu sebagai seorang, kita panggil apa, tok siap masjid lah. Okey. Kalau lelaki, kata anak dia lahir perempuan, Maryam tu, maka perempuan lah jadi tok siap. Tak salah kan? Okey. Sebab kerja pembersih tempat peribadatan, kerja bersih masjid ni satu kerja yang mulia. Tapi niat lillahi ta'ala. Hari tu berkelahi pula. Sebab zaman lah ni payah. Bukan kata tok siap berkelahi, tok imam pun berkelahi. Bukan masjid hampa aku cerita ya. Berarti tok imam dengan tok imam pun boleh berkelahi. Sebab jadual ya. Hak seorang tu nak menjadi imam subuh ya. Dia kata aku kontrak subuh saja. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, apa pandai-pandai fikir lah 3 orang puan nyalin. Ui, kemas. Ni bukan masjid ni. Dia dengar elok. Darah sanggup dengan tu imam masjid Kasih Kelubur seberang Perai Utara. Bukan boleh ni apa ni berasa lebih. Malas nak cerita. Sungguh. Kan? Dia boleh catat tu. Dia kata aku imam subuh ya. Hak lain apa pandai-pandai fikir lah. Tak. Nu hak 3 orang lagi tu macam lah tak nak kerja lain tu. Hak paling tak tahan kena jadi imam Zuhur dengan imam Asar. Yang tu paling tak tahan. Memang nampak jadi imam Zuhur Asar ni senang tu ya. Tapi time tu time yang kacau. Okay, dia nak pergi K4 ke masa tu, dia nak pergi mana-mana lah waktu tengah hari petang ni. Ngeri. Lain kali kelip selera. Ni tu baru tu imam. Kalau tu imam terang tu, hang bayangkan tu siap terang mana. Jadi nak cerita, nak habaq, kata benda-benda volunteer ni, okay, kita buat dengan keikhlasan hati. Tak apalah, elang tak elang tu nombor 2 sebenarnya. Tapi benda ni benda fardu kifayah. Bila ada orang dah buat, kita tak bayar. Orang Melayu punya style gitu, dia sebut fardu kifayah ni. Okay, so kalau rasa kita tak boleh, resign. Bukan payah pun. Bukan wajib pun jadi tok imam. Bukan wajib pun jadi tok bilal. Cuma kalau semua pakai tak mau pula kampung hampa, mau tahu lah nak sembah. Boleh reti? Itu yang kita panggil volunteer. Okay? Sukarela. Tapi lah benda tu tak jadi volunteer. Dia jadi pulun. Satu kewajipan. Sebab apa? Boleh slip gaji mah. Faham tak aku duk cerita? Itu yang berkelahi. Jadi nak abang kata tempat dia tak mana pun kena, seandainya benda tu kita buat mengikut kaedah yang sebenar. Boleh tak? Baik. Seterusnya dalam ayat Asy-Syura ayat yang ke-49 hingga 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yahabu liman yasha' inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Artinya Allah Ta'ala menceritakan lagi dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-49 dan ke-50, dia memberikan anak-anak perempuan kepada sesiapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Nampak? Jantina ni pun hak Allah Ta'ala. Kita dah mengaji dah kan sifat iradah Tuhan. Kita dah mengaji dah ta'alluq iradah ni suluhi qadim, tanjizi qadim lagi tu. Nah, abang kata bini kita bila beranak mai ni, anak apa pun ketentuan Allah Ta'ala belakang. Ni bukan main punya puluh tukar kain plekat lah, tukar kain batik lah. I'm sorry to say. Kita pun sampai kawan kata kita tukar kain batik 2 orang pun. Sebab kita anak lelaki 4 orang, dia anak perempuan 4 orang.
Dia punya terangin anak-anak lelaki lah. Kita tak terangin sangat anak-anak perempuan ni. Saya buat terang lah. Saya lelaki perempuan kita terima lah. Kok nak semangat sangat anak-anak perempuan tak ada. Okey. Dia kata kita tukar ke plekat boleh kot. Kita tak payah kot. Ambil balik baca surah ni. Surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50 ni. Tuhan habaq terang-terang. Dia bagi anak lelaki dekat siapa dia suka. Dia bagi anak perempuan dekat siapa dia suka. Ada orang sebelah beradik, sebelah lelaki. Kat Galuh pun. Tu kat Kulim pun. 4 beradik, 4 lelaki, 4 ustaz. Mau tahu. Betul ke tak? Ustaz pun nama pun tak tahu. Kita pun lupa nama. Kan? 4 beradik dia 4 ustaz. Hari ni abang ceramah masjid ni. Esok adik dia pula nombor 2 main. Lusa adik nombor 3 pula main. Kan? Hak tulat pula adik nombor 4 main. 4 bin sama. Tahu. So anak ni dosa tu heran. Laki perempuan yang penting sihat, kita jaga bergelak. Yang tu yang sepatutnya. Ni lupa kalau ni. Perempuan lagi. La ilaha illallah. Dia boleh kata perempuan lagi. Sebab dia duk tengah lelaki. Tu kan dia punya petua ni macam-macam lah, style lah. Dosa duk cerita nak hurai banyak pun tak nak guna ya. Bila baca surah ni, dia akan faham kaedah tersebut. Tuhan bagi anak lelaki dekat siapa dia suka, dia bagi anak perempuan dekat siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan engkau jenis laki-laki dan perempuan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Yang dia panggil karang bunga lah, karang apa daun lah, karang macam-macamnya, karang Melayu ni. Batu karang lah semua keluar ambil. Anak perempuan, anak pertama lelaki, anak kedua perempuan, anak ketiga lelaki, anak keempat perempuan. Mat. Ada orang tu. Anak pertama 2 orang kembar lelaki, kedua mai perempuan seorang. Mai kembar yang ketiga lelaki balik. Okey, mai yang keempat kembar pula perempuan 2. Ada. Sebab apa? Allah bagi ikut suka dia. Ni benda yang kita kena reti ni. Especially suami isteri tu tadi. Okay. Mak pak tu pun nombor 2 lah macam saya sebut tadi lah. Dia pun kena reti sama benda yang berlaku. Apa hidup dalam kalang kelibut. Okay. Cucu mana pun dia sayang serba tu ya. Ni duk harap cucu ni perempuan. Tak keluar lelaki. Terus pangkah cucu. Weh ada. Engkau jangan buat mereka. Kan? Dia duk harap sangat-sangat dah anak lelaki dia ni keluar. Mesti main anak lelaki. Tak keluar anak perempuan. Marah. Muka bertukar menjadi merah padam. Tak. Sebab dia tak ada keturunan lagi. Faham tak cerita ni? Itu yang dia marah. Padahal Tuhan habaq terang-terang dekat kita. Semua ini merupakan anugerah daripada Allah. Dan dia juga menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Nampak? Tak ada anak. Nikah 10 tahun, belai tahun. Bini kata tak apalah. Dah abang rasa saya ni tak boleh beranak. Abang nikah lah seorang lagi. Nikah seorang lagi pun tak beranak juga. Dia kena buah tu dia jam. Ni ada member saya nak nikah 2 KL. Nikah 9 tahun dah tapi tak ada anak. Member pada member call. Dia kata bro, member kita seorang nak nikah lain tapi takut kat bini. Apa cerita? Dia nak habaq kat bini dia tu tak sampai hati lah. Okay, sebab bini dia tak boleh beranak. Memang doktor kata ada sedikit masalah lah. Sebab orang perempuan ni habaq lah betul. Kita bukan tahu dia boleh beranak tak boleh beranak. Okay, kita tengok luar emas tak kira dah. Kan? Rupanya tak boleh beranak. So dia nak nikah seorang lagi. Tapi dia nak habaq kat bini dia tu dia tak sampai hati. Telefon member. Member telefon kita. Kita tak suruh dia telefon aku. Aku tahu nak ajak macam mana. Tak telefon pun. Kan? So hapuan. Dia ada masa orang perempuan tak suka, ada masa orang lelaki tak suka. Atunya dia puluh lah kopi macam-macam, tongkat ali, tongkat kuda semua dah. Kan? Kopi panggung lah tak tahan. Hang panggung ke, hang tongkat ke, Tuhan kata tak ada. Matau. Ni benda yang kita kena reti. Habis tu retiak kita boleh retiak. Don't worry. Tu yang kawan kita merata pi. Tasik dayang bunting pun terjun dah. Kan? Orang habaq tanu ada ayak sejuk. Sini Coca-Cola. Tak jadi. Sebab apa? Tuhan yang bagi. Okay. Habis tu orang yang baru nak nikah, yang nikah dah, yang nak nikah lagi pula. Sebab kawan kita pun semangat ni. Okay. So, kena faham keadaan. Jadi tu orang yang faham kaedah agama hidup dia tenang. Orang tak ada anak pun dia relax. Okay? Sebab bila tak ada anak ni, masa kita, pergerakan kita bebas. Kita main mengaji, boleh bawa bini main mengaji.
Tu kadang-kadang Allah Ta'ala bagi tu, Allah Ta'ala reti, okay, kemampuan dan keadaan kita. Tapi orang ni kadang-kadang dia berburuk sangka dengan apa yang Tuhan takdirkan kepada dia. Tu yang duk kalang kelibut pergi ambil anak angkat. Siapa suruh ha? Saya kalau orang tanya ambil anak angkat, aku tak payah. Allah Ta'ala tak bagi anak ke hang tu, Allah Ta'ala kenal lah hang siapa. Berarti tanya aku bang tak payah tu Tapi dah nak ambil sangat, ikut suka. Okay. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang anugerahkan benda ni kepada kita. Bila kita tak ada anak, kita ada masa untuk main mengaji, bini kita boleh mengaji. 2 orang ni nak pergi mana pun senang, naik motor kapcai pun jalan dia. Ni dengan anak 2-3 orang nak buat mana pulang kakak. Ni benda-benda yang kita kena fikir. Okay. Orang tak ada anak kena fikir positif. Jangan tak ada anak. Orang yang Tuhan bagi anak ramai, dia jatuh lekat pun ada juga. Sampai pergi klinik ni dia kata ni makan ubat-ubat perancang sama aku. La ilaha illallah. Yang nak beranak kita depa buat kalut. Ya tu kita tak tahan tu. Weh ada orang sampai terapi. Okey. Jangan nak kena tukar kereta pakai van ha. Yang tu yang nak apa? Kereta tak celui bah. Kan? Kena pakai van. Van pun kena tengok jenis van juga. Tera-tera van banyak kita tu baru celui. Kalau dekat van dikit-dikit tak jadi. Jadi nak hamba kata ni benda yang kita kena faham. Okay? Sebab apa? Semua itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu orang yang mengenal Allah, okay? Dia akan hidup dalam keadaan yang selesa dan sempurna. Okay? Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Nampak? Akhirah ayat tu Tuhan sebut Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia bagi kat kita anak perempuan semua. Tuhan tahu sebab apa dia bagi anak perempuan kat kita. Dia bagi anak lelaki kat kita 4 semua lelaki. Dia tahu sebab apa hang kena ada anak lelaki. Dia bagi anak karang bunga. Dia tahu sebab apa hang kena dapat anak legutu. Dia bagi hang menikah 2. Dia tahu sebab apa hang boleh menikah 2. Ni tak boleh pun perlu rongkuh juga nak nikah. Kan tu yang cari rebau. Boleh faham? Habis tu menikah 2, 3, 4 ni dia gifted anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bukan semua orang boleh menikah 2 ni. Kalau aku seorang terai dah. Tapi tak boleh pergi mah. Ada orang cakap pelan, mengajak slow, tapi matau. Tunggu nak nikah ya. Apa? Ini benda-benda yang kita kena faham. Okay. Sebab apa? Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan Allah Ta'ala maha kuasa. Tapi kalau dia nak bagi sat, ya. Dia reti. Duk tak mau, tetap nikah. Nikah 3 terus sekali. Settle. Cukup kotak 4. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab kata tak boleh. Tu kalau Tuhan nak bagi. Nampak? Habis tu benda lagu tu, dosa duk kalang kelibut. Duk susah hati. Retiak memang kena retiak kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi jangan kita kecewa di atas apa yang Allah Ta'ala uji di dalam kehidupan kita. Manakala dalam surah Ibrahim pula Allah menyatakan alhamdulillahilladzi wahaba li ala kibari Ismail wa Ishaq. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, kata Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Nampak? Cerita Nabi Ibrahim dapat anak di hari tua. Habis tu bila kita masuk saja nak raya haji bulan Zulhijjah ni, kita mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu Nabi Ibrahim ni di antara Nabi yang dikategorikan sebagai ulul azmi, yang mana Allah Ta'ala uji dengan kekuatan ujian yang hebat. Dahlah dapat anak lambat. Tua-tua dalam istilah orang kampung kita sebut baru dapat anak. Lepas dapat anak tu pula Tuhan uji pula suruh sembelih. Ya Allah ya Tuhanku. Kalau kita dapat anak ni bagai menatang minyak yang penuh, betul tak? Cuba tengok orang anak seorang kan. Ngeri. Apa saja anak nak hapaknya, dia macam jini, macam jin, ngerti jin. Anak kita kontrol ting sampai. Sebab anak seorang tu ya. Anak kata cik nak naik kapal terbang, esok pergi terus. Orang anak seorang ni dia lain. Betul anak seorang ni kadang-kadang jadi macam anak Kusa Zalim. Okay. Dia manja lebih, dia macam-macam kepala besar, ada dalam batu, ada dalam kepala ada batu, semua dah. Okay. Jadi Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala uji pula. Habis tu kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala suruh pergi tinggal di
Mekah, satu tempat yang tak ada apa-apa, ketandusan tengah padang pasir, tinggal buta lagu tu ya. Kita boleh, kita paling kemai balik hantar rumah orang tua, tu kira kemai tu pun balik hantar, tak suruh bini balik sendiri. Kan? Ada bini buka boleh buat kereta belakang, tak hantar. Nabi Ibrahim hantar tengah-tengah padang pasir. Tuan suruh balik, tinggalkan. Boleh bayang tak bagaimana perasaan dia? Ni yang kata benda yang dirasai. Habis tu malam yazub la adri, siapa tak rasa tak tahu. Betapa beratnya ujian yang Allah Taala uji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga terjadinya hari raya korban yang kita nak sambut hari Selasa. Habis tu siapa ada duit buat korban, jangan duk simpan duit. Sebab duit boleh cari mah. Nak takut apa dia? Ada duit korban. Korban pula jangan cari yang murah, cari yang paling mahal. Sepanggu 700, okey. Sebab apa? Lembu harga 5,000. India punya lembu, Australia punya mai. Import pun. Contoh, kalau ada lah. Tak pun sembelih unta. Dulu kita ada juga Malaysia sembelih unta kan? Tak ada. Apa nak mai unta pun tak ada ni. Sembelih lah lembu-lembunya mana ada. Habis tu kaedah pengorbanan ni, kita korbankan benda yang paling kita sayang. Ni cari hak paling murah, package paling murah dah, 300 dah, 300. La ilaha illallah. Nama pun korban. Habis tu masjid, kalau nak buat korban, ni bukan masjid yang buat juga. Buat hak paling mahal. Bubuh hak 500 setengah, 600. Dia kata siapa nak masuk ustaz oi? Orang yang benar-benar nak berkorban, dia akan masuk. Tapi kalau takat nak sekadar melepaskan batuk di tangga, macam tu ada. Tu pun kita kata ada orang marah. Dia kata ustaz duk candik kami pasal apa? Ikut suka kami lah nak buat apa-apa pun. Siapa katakan? Aku cerita ya. Surah Abang kata masuk yang paling mahal. Sebab inilah pengorbanan. Nampak? Sehingga kan Nabi Ibrahim Allah Ta'ala perintahkan dia suruh mengorbankan anak dia sendiri. Itunya kita mengaji kaedah fiqh tu. Itunya kita mengaji kaedah tauhid tu. Bagaimana menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala apabila Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, pisau tak mampu untuk melukakan Nabi Ismail. Itunya kaedah tauhid menyatakan makhluk tidak mampu memberi bekas tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok ke adat pisau memang mau tahu nakik batu pun terbelah dua. Tapi bila lihat Nabi Ismail tak makan sikit pun. Ini benda yang kita kena faham. Inilah benda yang akan kita ulang apabila sampai masanya, iaitu hari raya Kurban. Begitu juga dalam surah Al-Maryam, wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina. Artinya kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Yaqub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi, dan kami menganugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami. Ini juga cerita tentang keturunan tersebut. Bagaimana Allah Ta'ala mengangkat keturunan Nabi Ibrahim melalui anaknya Ishaq, dan Ishaq anaknya Yaqub merupakan nabi juga yang dilangkah ataupun yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keturunan tersebut. Dia nak cerita kepada kita tentang pentingnya keturunan yang membina tamadun kemanusiaan tadi. Ini dalam pendahuluan ni. Sebab dia nak relate nanti bagaimana musuh menggunakan kaedah tersebut untuk menjahanamkan umat Islam. Dalam surah Al-Anbiya, wa wahabna lahu Yahya, dan kami telah menganugerahkan Yahya. Dalam surah Ali Imran, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Surah Abah kata semua ni menceritakan tentang survival keturunan kemanusiaan yang mengasaskan tamadun kemanusiaan tersebut. Itu yang sejarah hidup manusia ni kita kena mengaji melalui sejarah 25 orang rasul dan nabi tadi. Sebab sejarah tu yang menceritakan tentang tentang tamadun kemanusiaan. Sehinggalah kepada penghujungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan berlakunya hari kiamat, maka berakhirlah tamadun kemanusiaan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Itu yang kita mengaji tu. Itu yang kita tahu bagaimana Allah Ta'ala melantik para rasul, para nabi berlandaskan kepada keturunan-keturunan tersebut.
Jadi kita ni yang tak ada lah sampai level-level lagu tu, paling tak ada pun jadilah ataupun jagalah keturunan kita ni supaya mentaati perintah Allah Ta'ala. Okay, melaksanakan segala perintah Tuhan. Kerana apa? Ianya merupakan perkara yang dituntut oleh agama kepada kita. Maka ayat-ayat ini mengisyaratkan keturunan sebagai satu anugerah dan nikmat dari nikmat-nikmat Allah. Nah, abang kata ayat-ayat tadi menceritakan kepada kita tentang keturunan, yang mana keturunan ni merupakan salah satu daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tu yang Tuhan sebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau manusia ni dia nak kira, nak hitung nikmat Allah Taala, dia takkan mampu untuk menghitungnya. Cuba kita tengok diri kita. Okay, daripada mula kita tak menikah, kita duduk seorang, lah kita boleh menikah. Bukan takat boleh menikah, ada anak bina pula. Okay, bukan takat boleh ada anak bina, rezeki kita murah. Okay, dulu rumah kecil, lah ada rumah sendiri. Dulu sewa, lah beli sendiri. Dulu kereta kecil, Tuhan tukar kereta besar. Bukan takat kereta motor-motor dia tukar habis. Ui, ngeri. Ni kata nikmat ni. Padahal dulu masa kita tak menikah, duk fikir aku nak belanja orang macam mana ni. Duk buat berani macam tu lah, betul tak? Nak makan apa ni? Cik, buat fikir lah. Kan? Padahal orang lelaki jangan fikir sangat pun benda-benda tu. Dia kira menikah dulu lah. Nak jadi apa? Jadi. Kan? Orang lelaki dengan style dia kira nak jadi apa? Jadi. Lepas ni kita kira lain. Mai. Tapi hak fikir ni fikir lah. Tapi tu benda-benda dunia tak payah fikir sangat. Rasa nak buat, go. Okay? Jadi buat je lah. Betul Ustaz Sembang meh mak. Memang hidup dulu tu. Okay? Jadi nak abang kata ni nikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Okay? Nikmat keturunan. Yang mana dia antara nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia. Habis tu orang yang tak menikah, orang yang takut nak menikah, orang yang takut rezeki, mereka merupakan orang yang tak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Bahkan mereka merupakan orang yang meragui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini benda-benda yang kita kena faham. Okay? Habis tu anak pinak kita bagi semangat. Jangan takut, nikah je. Pak dulu pun macam hang juga. Asal memang bermula satu, lah dah jadi 4. Contoh. Setelah memang bermula satu, lah 4. Alah, pak bagi semangat lagu tu. Anak mahu tahu, melompat lah. Kan? Yang duk ada pak duk marah. Kan tu yang payah. Tak nak nikah apa? Kerja pun tak betul punca. Okey, buat. Tu yang anak pun jadi mandam, slow. Pak tak bagi. Okey, pak tak bagi satu motivasi yang kuat. Pak tak menyokong. Tak apalah hang kerja apa pun. Yang penting kerja tu halal. Kerja tu mendekatkan hang dengan Tuhan. Okey, kerja yang berkat ni kerja yang tak melalaikan kita daripada beribadat kepada Tuhan. Boleh faham? Kita kerja apa pun tak apa. Janji time semayang boleh semayang. Ni kerja punya kemas. Meeting saja sehari-hari. Sampai semayang pun tak semayang. Punya 10 meeting lah. Ngeri. Baik kita kerja tak meeting pun tak apa. Kucing-kucing sampah pun tak apa. Masuk lohor lagi main semayang jemaah. Mereka hanya kerja meeting saja. Tanya mana meeting? Telefon meeting. Meeting. Meeting saja. Mayang pun tak. Ni benda yang kita kena faham. Okay. Habis tu nikmat ni merupakan antara anugerah Tuhan kepada kita. Ia merupakan kebaikan semata-mata yang wajar disyukuri. Bila kata nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ni tak ada cara lain. Okay. Ataupun tak ada cara lain dengan mana kita mentaati segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Bukan takat kata mensyukuri ni mulut lu sebut Alhamdulillah. Sudah pendek tak tukar-tukar lagi. Mulut sebut Alhamdulillah, rambut tu duk teknik rebonding lagi. Kan? Saya rasa bersyukurlah kepada Tuhan sebab menang anugerah Akademi Fantasia. Tak. Ngeri. Semua orang sebut Alhamdulillah tu ya. Tapi tengok keadaan lah. Kena ke tak kena dengan pengucapan yang diucapkan oleh kita. Sebab itu kaedah mensyukuri nikmat ni bermaksud kita makin dekat dengan Tuhan. Okay. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat aku, kata Tuhan, aku tambah lagi nikmat tersebut. Nah, abang kata dapat banyak mana pun syukur. Lepas tu lagi kuat kita dengan Tuhan, lagi banyak kita melakukan ibadat. Kan, ni 9 hari bulan ni puasa lah sunat Arafah.
Dah tak boleh puasa hari lain dia. 9 hari bulan. Ni aku nak puasa juga kau mana pun. Nak jadi apa pun jadilah. Arafah banjir ke Arafah ribut ke tu. Dia punya pasal. Boleh faham? Berita kata Arafah banjir tu. Dahsyat tu. Sama tinggi dengan tayar mobil tu. Ingat main-main tak? Arab dia punya style. Dia bila ayak masuk atas tanah dia. Dia punya berselut tu. Ya Allah. Tuhan saja yang tahu lah. Sebab dia punya tanah dia debu haliu. Bukan macam pasal kita ni. Bila ayak lalu ya, tambah hujan lagu tu pula kita tengok dengan naik sampai dekat tayar 4-wheel tu, boleh tahu lah dia punya apa nama, lumpur dia tahu mana. Ujian lah bagi orang yang pergi Mekah tahun ni. Tahu cerita ke tak ni? Tahu tak apa? Okay. Nak abang kata di Arafah ni hujan kemarin lah. Ribut. Okay, hujan banjir di Arafah tu. Dia bertangkap gambar Kaabah pun hujan turun mencurah-curah. Lebih daripada hujan di Malaysia hari. Okay, pancok mai tu ayak tu turun lah. Kalau kita tengok gambar tahu tu lah. Saya kata dia panjang tawar tu dia pinggang ayak bawah pancok tu lah. Dia tunggu lagi. Bukan senang nak hujan dia. Pasal tu nak pergi hujan insyaAllah Masjidil Haram tu. Okay. Jadi nak abang kata kaedah dah lagu tu lah. Okay. Jadi ini nikmat yang disebut dekat kita. Okay. Sehubungan itu Allah mengancam mereka yang mengkufuri nikmat keturunan. Ini pula kaedah. Bila Allah Ta'ala ada anugerah keturunan, dia pula tak apa nak mau. Okay. Dia pula tak apa nak berkenan, nak merancang konon-kononnya. Seperti mana firman Allah Ta'ala, "Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda." Surah Al-Mudaththir ayat 11 hingga 13. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri, kata Allah. Dan aku jadikan baginya haram benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia. Dan aku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Okay. Jadi nak kata bagaimana Allah Ta'ala memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala menyatakan, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri. Siapa? Kita. Allah Ta'ala boleh azab kita mengikut kehendak dia. Kita ni asal tak ada, tiba-tiba Allah Ta'ala mengadakan kita. Okay. Kita bukan asal-asal ada, asal tak ada pun, tak tahu duduk kat mana, tak tahu duduk ada. So Allah Ta'ala boleh mengazab kita mengikut kehendaknya. Okay. Dan aku jadikan baginya haram benda yang banyak. Nah, abang kata Allah Ta'ala bagi hidup manusia ni dia ada batas-batas dia, supaya dia tidak melampaui batas tersebut. Dan anak-anak yang selalu bersama dia, anugerah Tuhan kepada kita. Dan aku lapangkan baginya apa dia? Rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Tapi itu rezeki ni jangan takut. Wallahu khairur raziqin. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Ni duk takutlah sangat nak kejar apa, tak kejar-kejar lagi. Melayu punya style pula, dia kerja makan gaji. I'm sorry to say. Dia tak kerti nak kerja sendiri, kau nak buat bisnes ke apa, dia jadi macam slow. Okay. Dia syok kerja makan gaji ni. Satunya duk kalut anak keluar universiti tak kerja-kerja lagi. Orang ni dapat kerja dah. Sabar sah. Okay. Sampai masa ada lah rezeki dia. Sebab Allah lah sebaik-baik memberi rezeki. Allah yang melapangkan rezeki dan kekuasaan. Hati, nak abang kata pangkat, kekuasaan, semua milik Allah Ta'ala. Tu'til mulka man tasya', kata Tuhan. Aku bagi kekuasaan, pemerintahan kepada siapa yang aku suka. Okay. Tuhan bagi kuasa dekat siapa yang dia suka. Ikut suka dia. Ikut suka dia tu, ikut suka Allah Ta'ala lah. Bukan ikut suka orang yang ada kuasa tu nak buat apa. Yang tu kena erti. Dia yang ada kuasa tu tak boleh ikut suka dia. Nak menyalahgunakan kuasa. Sebab Allah Ta'ala bagi kekuasaan tu nak tengok sejauh mana amanah yang mampu untuk dilaksanakan oleh dia. Ni sasa ada kuasa ke ya Allah. Ngeri. Cakap pun sama samsing. Tepuk-tepuk bau pun macam nak mukul orang. Ni benda-benda kena erti. Sebab apa? Sebab yang bagi tu Allah Ta'ala. Tapi tu bak kuasa ni jangan heran sampai masa mati. Okey, betul Tuhan sebut walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat tu dia ada tarikh expired date dia. Okey, samalah kekuasaan ni ada tarikh dia. Tapi tu kaedah pilihan raya ke, kaedah mesyuarat ke, kaedah pemilihan ke. Ni duk kalut pemilihan kan ni kan.
Dah rezeki dia jadi ketua, jadilah. Ni kan kalut dengan politik wang lah, suap orang ni, suap orang ni. Apa barang lah. Kalau hang betul-betul gentleman, lawan tak payah suap siapa. Asal nak undi aku undi, tak mau undi sudah, aku pun tak kalut. Ayah apa? Tapi orang lawan harap lah. Sebab dia memang mau jawatan tu. By hook or by crook, I will get it. So, duit kah, tak duit kah, apakah hulak. Janji aku dapat. Tu yang gila. Tu yang bila dia duduk dan tu dia sesah betul-betul apa yang dia boleh sesah. Betul tak? Alah, habis banyak dah. Ni benda yang kita kena faham ni. Padahal yang bagi tu Allah Ta'ala. Tapi tu orang yang faham konsep hidup ni, dia tak kalut dengan orang. Mesti tak kalut dengan orang. Orang nak kata apa orang punya pasal ni, duduk tang ni, amanah Allah ni. Esok dia tanya ni, hang duk pergi mengajar si keluar, duk ampus sana, awak ampus sini tu. Oh, ngeri. Baik kita buh betul-betul ya. Esok dia kata, Ustaz, kontrak sudah pun ditamatkan. Baik. Masjid lain banyak lagi dah ada. Penang ni ada 200 karya tau. Kamu tahu Penang ni ada 200 karya. Maksud kata 200 masjid duk ada. Jangan ubat kalut sangat. Okay, dekat satu masjid tendang 199 masjid lagi masih terbuka. Ni benda nak kena reti hidup ni. Habis tu bila faham konsep orang tak heran, masjid tu tendang. Alright, never mind. Masjid tu panggil. Okay, masjid tu hang panggil pun tendang. Alright, never mind. Masjid ni panggil pula. Hidup lagu tu ya. Tapi bila dia takut dengan kehidupan, itu yang payah. Kan? Tu yang dia tak reti nak pergi ke mana, tengok orang pun rasa macam salah ya. Aku cakap ni salah apa? Kan? Kerana apa? Dia tak faham bahawasanya Allah yang melapangkan rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya diperbanyakkan keturunan, sabda baginda, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita sambung pula pada bulan yang akan datang. Ada benda nak sharing? Ada soalan? Ada hebahan. Hebahan. Malam esok 12 hari bulan 10 2011, kuliah maghrib perdana disampaikan oleh Ustaz Mustafa Kamal. Tanya, oh dia ahli panel, tanyalah Ustaz TV9, Al-Kuliah TV3, Ustaz Mustafa Kamal. Esok dia akan buat kuliah maghrib perdana dekat sini. So tuan-tuan yang berkelampangan dijemput untuk hadir bersama-sama dalam majlis ilmu tersebut. Ya faham? Alright. Dah betul dah Syarif? Dah saya duduk tak dulu. Lepas kaki mengaji punya. Kan? Tambah masjid baru pula. Semangat tu lah. Bagus lah. Ya. Sebab semangat tu Allah Ta'ala hentak main masjid baru. Cuba apa segan tu. Duduk masjid lama tu. Sebab bila ramai main masjid, baru masjid lama tu sempit. So bila sempit, baru boleh request masjid baru. Tu kata abang rajin. Cuba apa pakai segan. Masjid lama tu dah besar situ jugalah. Sebab apa? Jemaah pun tak buat ramai. Nak buat masjid baru buat apa? Padan dah dengan kami. Ya. Tu semua bukan main. Masjid lama dulu lagi ngeri. Punya ramai masjid lama. So Allah Ta'ala hantar main masjid baru gambar. Tak mau lagi 2 tingkat. Aircon je tak boleh. Ni ada plan nak buat aircon ni rasanya. Tak boleh dah? Ha? Oh, Berjaya fan nak besar tau. Boleh tak? Daripada duk buat lampu besar apa? Dia buat kipas besar. Ada soalan? Saya Haji. Soalannya baik. Soalan Haji kita tanya tentang masalah perancang keluarga. Ini nak tanya doktor ni. Okay. Dia akan cerita dalam kitab ni nanti. Cuma bukan tajuk, bukan surat tak sampai lagi. Yang mana perancang keluarga ni merupakan tahdid ataupun perancangan musuh di dalam bab yang ke-11 yang kita duk tengah bahas ni. Okay. Sebab dia tahu bagaimana Islam menggalakkan supaya umat Islam ni ramai.
Sebab bila ramai, tamadun akan menjadi besar dan hebat. Maka musuh menggunakan kaedah merancang keluarga Islam. Sebab yang kita duduk baca ni lah. Kau surat tak sampai lagi, Haji tanya ada soalan advance. Okey. So kaedah dia boleh tak boleh merancang keluarga ni? Maka bila kita refer kepada kitab-kitab fiqh, kepada ulama-ulama fiqh, benda tu akan jadi khilaf. Satu kata harus, satu kata haram. Okey. Harus seandainya orang perempuan tu dia ada masalah, seandainya bila dia mengandung semula ataupun mengandung untuk kali seterusnya, dia sakit lah, maksud kata dia ada masalah lah. Okey. Masalahnya membahayakan kesihatan dia sebagai ibu untuk mengandung. Maka pada ketika itu harus dia merancang keluarga. Tapi saja-saja tak ada kerja macam kita ni, badan sihat bugang, bini pun sendok elok ya, laki mau tahu kan, sedia-sedia kopi tongkat ni tapi tak mau anak. Suruh bini apa? Bini makan pil perancang. Sebab apa? Takut kalau mana anak kita siapa nak bagi makan mah, tak ada dua ni pun teruk dah kan. Ni dia kata ni tepung dengan gula, nak naik pula dengar cerita ni agak-agak lah. Orang yang takut rezeki daripada Allah, hukumnya haram merancang keluarga. Ni benda kita kena faham ni. Sebab apa? Sebab dia perancangan musuh. Sebablah macam-macam kaedah. Pil ada, okay? Kondomanium ada. Apa boleh tahu? Okay? IUD, alat dia panggil IUD. Okay? Cucuk lah. Lagi macam-macam lah. Nanti kena pergi tanya pakar apa nama sakit puan lah. Aku tak apa nak kerti tapi tahu juga lah. Sebab niat dulu ada juga nak jadi pakar sakit puan. Niat tu ada tapi Tuhan tak bagi. Tuhan tahu hang kalau jadi jangan baik jadi ustaz. Okay? So nak habaq kata dia macam-macam kaedah lah ni. Tu yang anak-anak kita di sekolah menengah kadang-kadang dia lebih advance. Tu yang mereka cerita kan, kawan-kawan cerita, ada cerita. Okay. Yang mana anak dia baru tingkatan 2, boyfriend dia bagi alat test pregnant tu. Okay. Alat test pregnant pula macam orang kampung orang pula sebut. Okay. Kita pun tak pernah pergi beli kat papan-papan masih tau. Boyfriend dia bagi, you balik test tengok. Boleh tak? Nak abang kata budak tingkatan 2, boyfriend dia boleh bagi alat test mengandung tu. Suruh girlfriend dia balik ke rumah test mengandung ke tak. Ngeri. Ni yang kata hidup ni tolong ni. Dia kata budak-budak zaman lah tu tak mengajak lagi pendidikan seks di sekolah. Silibus tu tak ada lagi tau. Kalau ada aku tak tahu. Dia kata kalau ada dia safe sex lah ustaz. Buah tu dia nak buat kita. Safe sex tu tak apa lah. Hak menggalakkan penzinaan. Tu kat luar tu ada apa nama program yang buat tu ni kan. Kan tak ada lagi tu. Kan dekat papan white buat kat luar tu ada. Bahagianya tanpa zina. Tu bukan ceramah tu. Ceramah. Kan? Kempen saja. Lagi balik kita tengok dekat luar. Okay. So nak abang kata memanglah dia safe sex, tetapi dia menggalakkan perzinaan yang mana dia merupakan perkara yang diharamkan oleh Islam. Sebab itu kaedah laki dengan perempuan ni, ustaz saya kata, okay, benda tu fitrah. Hang tak mengaji pun reti kan. Lembu tak pernah sekolah pun beranak kelak selera. Reti ke tak reti? Ada lembu pergi sekolah macam kita. Kena ni lembu jantan, ni lembu betina. Mana ada apa? Dia lompat seropai lah, beranak juga. Dia faham? Tapi tu kita bak-bak lembu tu Allah dah buat heran boleh. Benda tu fitrah. Seperti fitrah. Hang mengaji memang kau pandai lah. Tak mengaji pun hang tahu lah. Ni nak ajak pula contohnya. Yang tu yang mengerikan. Okay? Sebab dia akan jadi safe sex. Nah abang kata dia pandai lah cari kondom lah. Sekali lagi dia cari ilat lah. Dia cari apa lah. Sebab kaedah dia tak mengandung tak salah. Tak mengandung orang tak tahu. Mengandung baru jadi salah, baru jadi tahu. Tu yang jadi punca masalah. Padahal Islam mengharamkan perkara tersebut dengan haraman yang sekeras-kerasnya. Jadi kaedah dia lagu itulah. Okay? Kalau dia merancang sebab takut rezeki daripada Allah Ta'ala, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Itulah sebenarnya salah satu daripada perancangan musuh kepada umat Islam,
melalui menghadkan bilangan anak tersebut. Lepas tu dia ramai lah topak dengan kesihatan. Dia kata umur 40 nak beranak tak boleh dah. Dia main kan? Ni kalau orang perempuan umur 40 mengandung pergi klinik, sakit lah mbak, jenuh tahan telinga lah. Dia nanti bagi 1 jam punya lecture. Dia kata tahu ni umur 40 ni esok nak push tak kuat lah. Dia macam-macam. Betul tak? Ni benda yang dah berlaku ni. Padahal ni cerita Nabi Ibrahim umur berapa beranak lah. Tapi dah tak mengaji sirah kan? Kita pula sikit-sikit doktor, sikit-sikit cucuk, sikit-sikit ubat. Tu yang kena. Itu semua antara taktik, dia panggil perancangan yang tanpa kita sedari. Orang dulu tak galau pun umur 50 beranak ni. Tak galau pun. Orang dulu sampai menopause. Betul? Dah memang tak boleh beranak, baru tak beranak. Orang lah mana ada. Dia pergi bagi menopause sendiri. Yang tu kita tak tahan. Nampak? Jadi ni benda-benda yang dirancang oleh musuh yang kita akan jumpa apabila sampai pada muka suratnya nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, lagi. Tajuk belakang-belakang ni dia tak apa nak semangat dah lah. Tak nak habis dah. Tajuk pun dia turun slow sebab dia nak ending dah. Tajuk yang kau dah tengah itu ni. Tajuk pilih pemimpin, tajuk kata kat orang, itu apa syok kan. Tajuk keluarga ni dia slow dia biasa. Habis tuan-tuan, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina min khaza'in rahmatika wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.